Pada amalan minggu keempat, saya akan membuat kuih ketayap, cucur udang dan juga ondeh-ondeh. Okey, pada resipi awal kuih ketayap, kita akan menggunakan kelapa parut, 2 cawan tepung gandum, secubit garam, minyak masak, daun pandan, pewarna, telur sebiji dan juga gula merah. Okey, pada awalnya kita perlu masukkan telur sebiji dalam cawan tepung gandum dan masukkan air daun pandan. Kita gaul sebati dan masukkan air putih. Air putih hendaklah dimasukkan sedikit demi sedikit. Fungsi bagi air daun pandan adalah untuk menaikkan bau bagi kulit ketayap. Ia hendaklah digaulkan dengan berhemah agar kita dapat menghasilkan hasil yang baik bagi kuih ketayap ini. Kemudian kita memasukkan pewarna jikalau air daun pandan itu tidak mencukupi. Ia adalah untuk menampakkan kulit ketayap itu kelihatan hijau. Gaulan yang kita buat hendaklah rata agar kita dapat menggorengnya nanti di atas pan dengan cantik sekali. Okey, sekarang kita pergi kepada untuk membuat inti kelapa parut kuih ketayap tersebut. Pada awalnya kita perlu masukkan air suku bersama gula merah. Gula merah yang saya guna adalah separuh daripada plastik tersebut. Kemudian memasukkan daun pandan yang telah diikat dan memasukkan kelapa parut. Saya akan menggaulnya sehingga sebati supaya ia jadi kering, supaya senang untuk dimasukkan dalam kulit kuih ketayap nanti. Gaulnya sebati dan tinggalkan ia sehingga kering. Ini adalah hasil yang kita dapat setelah ia kering. Ini adalah hasil yang lebih jelas lagi. Okey, sekarang kita akan pergi untuk membuat kulit ketayap. Pada awalnya kita perlu masukkan sedikit minyak agar kulit tersebut kelihatan berlubang-lubang. Kemudian memasukkan sesenduk tepung kulit ketayap tersebut. Ia hendaklah diratakan dan apabila ia masak, ia perlu dibalikkan. Ia perlu tidaklah kelihatan terlalu garing dan juga tidak kelihatan terlalu mentah. Inilah hasil yang kita dapat. Okey, sekarang kita pergi kepada membuat kuih ketayap yang lengkap. Pada awalnya memasukkan inti kelapa parut tersebut dan lipatnya dengan penuh, kemas dan berhemah. Dan kita perlu menggulungkan dia. Tada, dah siap satu. Inilah hasil yang telah saya dapat bagi kuih ketayap yang dibantu oleh kakak saya. Yang kedua, kita akan pergi cara untuk membuat ondeh-ondeh. Di sini saya menggunakan 1 cawan beras pulut dan juga 4 sudu besar tepung gandum. Kemudian memasukkan pewarna dan juga air daun pandan untuk menaikkan bau ondeh-ondeh. Masukkan air sedikit demi sedikit. Dan juga perlu dicampur bersama air putih. Ia hendaklah digaul dengan penuh sebati. Di sini, kita tidak perlu membuat tepung itu menjadi terlalu pekat dan juga terlalu lembik ataupun cair. Ia kerana proses untuk kita melihatnya, sama ada ia sesuai ataupun tidak. Okey, ada satu tips. Cuba teka apakah perkara tersebut. Baiklah, kat sini kita akan cuba iaitu di mana kita akan meletakkan tepung tersebut dan menggotekkan ia. Jika dia melekat di tangan, bermaksud ia adalah belum sesuai. Kemudian kita perlu menambahkan tepung supaya ia menjadi sedikit pekat.
Sebenarnya dalam menggotel tepung ini kita perlu menggunakan tangan kerana nanti gotelan itu sebelum masukkan gula melaka juga kita hanya menggunakan tangan sahaja. Okey, untuk proses gotelan kita perlu meletakkan tepung di tangan kita. Okey, kita cuba sekali lagi. Sama ada ia melekat ataupun tidak. Tada! Maksudnya sudah percaya dan boleh masukkan gula melaka. Okay, sekarang kita dalam proses perebusan. Di sini perlu letakkan tepung seperti tadi. Gotel tepung tersebut hanya secubit sahaja. Dan saiz bagi gula melaka tersebut hendaklah sesuai untuk dimasukkan ke dalam gotelan tersebut. Ia tidak boleh pecah. Supaya gula melaka apabila dia cair, dia tidak mengeluarkan cecairan dia sebelum digigit oleh kita. Okey, ini adalah hasil penutupan dia supaya kemas. Apabila ditutup, kita perlu gotelkan dia balik. Di dalam periuk juga, kita perlu menggaulkan dia supaya dia tidak melekat ke bawah. Baik, ini juga hasil bagi proses perterusan. Tips untuk kita tahu sama ada ia sudah pun masak ataupun gula melaka tersebut telah pun cair di dalam adalah apabila onde-onde tersebut timbul. Jikalau kita ingin dia yakin bahawa gula melaka tersebut telah pun cair, kita hendaklah membiarkan sedikit mengambil masa lah apabila dia tu timbul. Proses ini dilakukan berterusan sehingga pengakhiran bagi tepung tersebut. Gotelan yang dibuat tu hendaklah betul-betul menjadi bulat. Tangan yang digunakan hendaklah bersih dahulu. Inilah rupa apabila onde-onde tersebut timbul. Kita perlu mengangkatnya. Saya merendamkan dia dalam air supaya dia tidak melekat. Kemudian kita perlu menyalutkan dia bersama kelapa parut. Kelapa parut yang diguna adalah kelapa yang fresh. Ulangkan dia sehingga siap. Tada! Inilah hasil onde-onde kita yang disalut bersama kelapa parut. Tengok gula melakanya kelihatan cair dan sedap dimakan. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga, iaitu di mana kita akan membuat cucur udang. Kat sini kita akan menggunakan lobak, daun bawang, daun sup, ikan bilis, maripan, tepung gandum bersama udang. Okey, pada awalnya kita memasukkan sahaja perkakasan tersebut. Kita masukkan sahaja kesemuanya. Kemudian gaul sehingga sebati. Dan memasukkan maripan sebanyak setengah sudu besar. Kemudian kita perlu masukkan air. Masukkan sedikit demi sedikit supaya ia tidak menjadi terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Dia akan kelihatan seperti ini. Nampaknya air betul-betul habis ya, cukup 1 gelas. Kemudian saya menambah kunyit untuk pewarna kuning yang menarik. Gaulkan sahaja sehingga sebati.
tambahkan lagi pewarna jikalau ia kelihatan tidak mencukupi. Kita hendaklah pandai-pandai sendiri sahaja. Ini adalah rupa yang sedang berlaku sekarang. Kita boleh merasakan dia. Kemudian masukkan sedikit garam. Okey, dah siap. Sekarang proses untuk goreng cucur udang tersebut. Udang tadi belum dimasukkan lagi kerana saya akan memasukkan dia ketika waktu menggoreng ini. Panaskan minyak masak. Ini adalah rupa tepung cucur udang tersebut timbul setelah dimasukkan moripan. Ia kelihatan begitu menarik. Kemudian saya memasukkan tepung gandum dalam senduk dan meletakkan udang tersebut. Jikalau ada senduk besi, kita tidak perlu buat macam ni. Kita hanya rendamkan saja senduk besi tersebut ke dalam kuali. Ia mampu menghasilkan rupa cantik apabila kita meletakkan udang itu asing supaya ia nampak. Kemudian proses berterusan berlaku. Tada, hidangan yang terakhir iaitu cucur udang kita. Inilah hasil, iaitu di mana setiap cucur tersebut mempunyai satu udang di atas dan juga pelbagai sayur-sayuran di dalamnya. Ia boleh dimakan bersama sambal ikan bilis dan juga sambal kicap. Inilah kelihatan tiga-tiga hasil hidangan kita, iaitu kuih ketayap, onde-onde dan juga cucur udang. Terima kasih.